Okay, Assalamualaikum, bersama saya WK So Kutumus. Okay, kali ini saya nak terangkan kepada anda, okay, semua internship student, okay, berkenaan dengan anda punya tajuk, iaitu live di Instagram, okay, iaitu pada minggu yang kedua, okay, iaitu pada 7 Jun hingga 11 Jun. Okay, jadi di sini adalah anda punya tajuk, okay, individu, iaitu setiap individu akan dapat tajuk live Instagram seperti biasa, dan anda kena bukukan di e-book, iaitu e-book di kumpulan masing-masing. Okey, dan tajuk ini saya akan beritahu setiap individu. Saya akan petik nama setiap orang dan akan beri tajuk kepada anda. Okey. Okey, jadi saya akan mulakan dengan group A1, okey, iaitu group property dan juga engineering. Okey, pada yang pertama sekali adalah Anis. Okey, Anis Sabrina. Okey, di mana tajuk anda pada kali ini adalah berkenaan dengan pemilihan mozaik. Okey, pemilihan mozaik bina rumah. Itu mozaik, itu tile lah. Jika kita bina rumah, kita ada mozaik dan juga tile, itu lantai rumah. Okey, pemilihan mozaik, okey, dari segi saiz dan juga design. Maknanya anda cuba Google lah. Okey, cuba Google berkenaan dengan cara pemilihan mozaik secara betul ataupun secara tepat, okey, dari segi design dan juga saiz. Sebenarnya kita tahulah mozaik ni kita ada pelbagai saiz, seperti saiz 1 kaki, 2 kaki kan. Jadi anda mungkin boleh terangkan dari segi tip-tip macam mana kita nak pemilihan mozaik dari segi saiz dan juga dari segi design dia. Okey. Okey, yang kedua adalah Nur Hidayah. Okey, untuk Nur Hidayah, tajuk anda kali ini ialah berkenaan dengan step pemasangan shilling kapur. Okey, step pemasangan shilling kapur. Seperti mana kita tahu, okey, setiap rumah yang baru kebanyakannya yang pasang shilling kapur, ada pelbagai design dan sebagainya. Jadi Hidayah hanya terangkan berkenaan dengan step pemasangan. Itu step-step cara nak pasang lah. Okey, yang ni pun Hidayah boleh cari Google. Okey, mesti ada step-step yang mana kita nak cara nak pasang shilling kapur. Okey. Okey, itu untuk Hidayah. Seterusnya adalah untuk Natasai. Okey, untuk Natasai, tajuk anda kali ini ialah berkenaan dengan cara pemasangan mozaik. Cara pemasangan mozaik ada tile dalam pembinaan rumah. Okey, macam Anis tadi berkenaan dengan cara pemilihan mozaik. Okey. Tapi untuk Natasai, cara pemasangan mana step by step daripada awal, okey, sampailah siap. Macam mana cara nak pasang mozaik? Mungkin dari segi cara ukuran dia, okey, cara ukur ataupun cara kita tap lekatkan mozaik tu di lantai dan sebagainya. Okey, ini Natasai. Okey, seterusnya kumpulan A1 adalah Rokib. Okey, tajuk untuk Rokib kali ini adalah berkenaan dengan apa itu fungsi setiap bahagian dalam sistem kumbahan. Untuk makluman semua, okey, bahawasanya kita ada sistem kumbahan, itu sistem aliran najis. Okey, ataupun sistem kumbahan ataupun sistem daripada sinki, ada bahan-bahan yang kita tidak perlukan, contoh sistem makanan dan sebagainya. Jadi apa dia punya sistem dia, aliran dia, dan juga fungsi setiap orang kata hole ataupun elemen-elemen yang ada dalam sistem kumbahan tersebut. Jadi Rokib boleh Google lah, mungkin Rokib akan jumpa setiap fungsi dan juga sistem dia, aliran sistem, sampailah dekat luar. Okey, pihak kumbahan akan ambil jika tersumbat dan sebagainya. Jadi ini adalah orang kata sistem yang mana sedia ada, yang mana Rokib terangkan berkenaan dengan fungsi setiap sistem tersebut ataupun bahagian tersebut. Okey. Okey, seterusnya adalah Hazikah. Okey. Untuk Hazikah pula, tajuk anda adalah berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan, okey, untuk tiang pasang siap. Tiang pasang siap bina rumah. Maksudnya adalah kelebihan dan kekurangan untuk pemasangan tiang pasang siap. Untuk pembinaan rumah ni kita ada satu tiang pasang siap. Maknanya tiang tu dah memang ready. Maknanya pergi ke tapak tu boleh terus pasang pembinaan rumah. Jadi Azikah kena kongsikan berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan untuk tiang pasang siap ni. Sebab kalau tiang ni custom, dia biasanya ada tiang tu dia custom di tapak. Ada setengah tiang tu kita order dari kilang, dia sudah siap, mana kita terus pasang je di tapak. Jadi Azikah terangkan berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan dia. Okey, anda boleh Google dan anda akan jumpalah. Okey, seterusnya kumpulan A2. Untuk kumpulan A2, tajuk yang pertama adalah Anis Syahirah. Okey, tajuk anda adalah berkenaan dengan apa itu moratorium.
moratorium seperti mana kita tahulah, sebenarnya PKP ataupun lockdown ini, kerajaan buat moratorium bank dan sebagainya, boleh tangguh pembayaran pinjaman sama ada loan kereta ke loan rumah dan sebagainya. Apa itu moratorium dan kelebihan dan juga kekurangan dia. Okey. Yang ni Anisha terangkan lah. Anda mungkin boleh google lah apa kelebihan dan kekurangan moratorium dan juga apa maksud dia. Okey. Okey, seterusnya adalah Aiman. Okey. Okey, untuk Aiman, okey, tajuk anda adalah berkenaan dengan apa itu kredit kad. Okey, apa itu kredit kad dan kelebihan serta kekurangan. Okey, untuk pengguna kredit kad. Tajuk ni jelaslah Aiman terangkan berkenaan dengan apa itu maksud kredit kad, okey, dan juga kelebihan dan kekurangan. Ada setengah itu pakar kewangan menasihatkan supaya kita cut off kredit kad disebabkan dia boleh menyebabkan aliran cash flow kita menjadi negatif. Ada setengah penasihat kewangan itu mereka suruh kita untuk guna kredit kad sebab ada yang akan membantu dari segi financial. Jadi Aiman boleh carilah ataupun boleh google apa kelebihan dan kekurangan memakai kredit kad ni. Okey, mengikut orang kata situasi yang ingin gunakan. Okey, seterusnya Jihan. Okey, untuk Jihan, tajuk anda adalah apa maksud ROI. Okey, ROI ataupun return on investment. Apa maksud ROI ataupun return on investment dan juga kaitkan dengan bisnes. Maksudnya maksud ROI. Maksudnya ROI ni return on investment. Mungkin dalam pelaburan kita banyak guna istilah ROI ni sebab kita boleh kata mungkin kaitkan dengan bisnes ini. Jihan boleh beritahu lah. Okey, apa jenis-jenis ROI yang biasanya digunakan dalam bisnes dan sebagainya, boleh kaitkan. Contoh dalam perniagaan itu dia ada buat pelaburan ataupun pelaburan aset ataupun dan sebagainya. Okey, return on asset, return on liability, mungkin benda itu Jihan boleh kaitkan lah. Dan mungkin Jihan boleh beritahu apa maksud ROI dan jenis-jenis pelaburan yang melibatkan ROI dalam sesuatu bisnes. Mungkin Jihan boleh kaitkan, anda boleh google dan sebagainya, jenis-jenis ROI ataupun pelaburan ataupun yang mendatangkan keuntungan kepada owner perniagaan ataupun owner bisnes tersebut. Okey, seterusnya tajuk seterusnya adalah Azurin. Okey, Azurin, tajuk anda ialah apa perbezaan saving account dan juga current account di bank. Okey, sebenarnya kita tahu di bank kita ada saving account dan juga current account, di mana kalau kita fahamlah saving account ni kita ada limitation ataupun jumlah yang kita boleh simpan. Tapi jika current account ni dia boleh simpan melebihi kadar yang ditetapkan. Jadi sebenarnya apa saving account dan juga current account? Dan kita juga tahu dia punya orang kata dividen ataupun dia punya faedah, interest, yang mana dia bagi berapa persen untuk simpanan. Biasanya simpanan current itu dia punya persen tu lebih tinggi berbanding saving account. Jadi Azurin boleh terangkan berkenaan dengan apa perbezaan ataupun maksud dululah berkenaan dengan saving account dan juga current account dan juga perbezaan dia. Okey, anda boleh google lah. Okey, sebenarnya ini adalah istilah yang mana kita relatekan dengan bank, okey, dan juga financial. Okey, seterusnya adalah yang kelima adalah Atikah. Okey, untuk Atikah, tajuk anda adalah berkenaan dengan apa maksud zakat harta dan juga zakat perniagaan. Apa maksud zakat harta dan juga zakat perniagaan dan dari segi perbezaan dua itu. Maksudnya beza apa maksud zakat harta dan juga zakat perniagaan dan juga perbezaan dua itu. Ini maksudnya jelaslah. Mungkin Atikah boleh google dan boleh explain mengenai definisi dia. Di mana definisi dia mungkin dikeluarkan oleh mereka-mereka yang golongan agamawan, okey, ataupun mereka yang memang arif dari segi syariah, okey, patuh syariah dan sebagainya. Mungkin Atikah boleh bagi definisi lah. Okey. Okey, seterusnya adalah Alisa. Okey, tajuk untuk Alisa kali ini adalah berkenaan dengan tips dan kelebihan simpanan emas. Okey. Tip dan kelebihan simpanan emas. Okey. Tak kiralah simpan emas ni dalam bentuk akaun tidak nyata sama ada di bank dan sebagainya. Kebanyakannya bank sekarang ni dia ada sediakan simpanan emas dari segi buku akaun kan, berapa gram kita beli, tapi emas tu kita tak dapat fizikal sebab ada di bank. Okey, tak apalah, itu umum. Maknanya Alisa diterangkan tip dan kelebihan kita simpanan emas, sama ada emas fizikal kita simpan ataupun
simpanan di bank, dan juga zakat yang dikenakan untuk simpanan emas. Seperti mana kita tahulah, jika mereka melebihi berapa gram simpanan emas, jadi mereka kena keluarkan zakat. Ataupun jika mereka guna emas tu pakai, ataupun pakai, mungkin tidak dikenakan zakat. Jadi berapa persen, berapa gram, baru dikenakan zakat. Jadi benda ni Alisa boleh olah lah berkenaan dengan simpanan emas, di mana kita tahulah antara pelaburan yang lumayan sebenarnya adalah simpanan emas. Mungkin Alisa boleh kaitkan juga sejarah-sejarah berkaitan dengan emas sebelum kewujudan mata wang. Okey. Jadi mungkin Alisa boleh terangkan. Okey, seterusnya adalah group A3. Okey, group A3. Okey, pertama sekali adalah Nusyura. Okey. Nusyura, tajuk anda kali ini adalah berkenaan dengan cara dan ayat close customer melalui WhatsApp. Okey, cara dan ayat close customer melalui WhatsApp. Maksudnya, okey, saya boleh, mungkin nak Syura boleh bagi contoh mengenai cara nak close consultant ataupun usahawan hartanah di Avenue Properties. Maknanya Syura kena bagi tahu ayat-ayat tu, ayat-ayat nak close tu. Okey, mungkin kalau dalam Google Syura boleh carilah. Mungkin dia ada step-step dia, iaitu mula-mula step fasa pengenalan ataupun fasa meyakinkan, tunjuk testimoni. Jadi fasa-fasa itulah. Okey, ini adalah cara ayat kita nak close dalam WhatsApp. WhatsApp ni kadang-kadang kita tak boleh nak terjah promote produk terus, tak boleh. Kadang-kadang dia ada step dia. Okey, jadi itu adalah cara yang diperlukan lah. Okey, seterusnya adalah Haikal. Okey, untuk Haikal, tajuk anda adalah 5 cara menarik untuk membuat video iklan bisnes. 5 cara untuk menarik untuk membuat video iklan. Okey, 5 cara yang menarik. Maksudnya mungkin Haikal boleh terangkan berkenaan dengan skill-skill yang kita boleh gunakan untuk menjadi video itu menarik. Sama ada kita membuat video secara atas eagle eye ke dan sebagainya. Jadi mungkin Haikal boleh Google lah. Okey, boleh Google dari segi orang kata skill-skill ataupun tip-tip yang menarik untuk buat video iklan. Okey, 5 cara menarik untuk buat video iklan bisnes. Maknanya cara menarik itu macam-macam lah melalui video ni. Okey, mungkin skill-skill yang boleh gunalah, yang rare. Okey, ataupun benda tu limited yang biasa orang guna untuk buat video iklan. Jadi Haikal kena carilah 5 skill ataupun 5 cara yang menarik. Okey, kalau boleh biar cari poin-poin yang international sikit lah. Okey, supaya benda tu nampak lebih confident ataupun lebih orang kata video tu lebih kata wow lah orang tengok kan, bukan yang biasa punya. Okey, mungkin cara yang Haikal tadi mungkin boleh buat slow motion dan sebagainya lah. Okey, seterusnya adalah AB. Okey, untuk AB, tajuk anda adalah berkenaan dengan 5 kelebihan sistem dropship. Okey, seperti mana anda tahu, anda mungkin pernah dengar lah dropship kan. Dropship ni dia jadi ejen tanpa modal. Tapi keuntungan dia mungkin tak berapa banyak lah kan. Tapi dia menjadi ejen tanpa modal. Jadi AB kena terangkan 5 kelebihan sistem dropship ni. Okey, iaitu macam mana dia boleh tingkatkan jualan ke. Okey, dia dapat membantu leader dia untuk menjual ke dan sebagainya. Jadi ini adalah salah satu 5 kelebihan sistem dropship. Yang ini akan diterangkan oleh AB. Mungkin AB Google akan jumpa lah. Akan jumpa dia punya kelebihan dia. Okey. Okey, seterusnya adalah Alia. Okey. Untuk Alia, tajuk anda adalah berkenaan dengan situasi persaingan, situasi dia persaingan sihat dan tidak sihat dalam kerja secara berkumpulan. Maksudnya situasi yang sihat dan juga situasi yang tidak sihat dalam bekerja secara berkumpulan. Okey. Dan juga cara mengatasi dia. Maksudnya tajuk Alia kali ni adalah mungkinlah situasi dia jika kita bekerja dalam kumpulan ni. Okey, kadang-kadang kita dapat orang yang baik, mungkinlah alhamdulillah tak ada masalah. Okey, kerja tak akan lebih baik. Tapi jika kita mendapat orang yang tak berapa baik ataupun musuh, mungkin akan menjejaskan orang kata reputasi ataupun keputusan hasil kerja dalam kumpulan ni. Jadi macam mana cara kita nak handle ataupun mengatasi situasi tersebut? Maknanya Alia senaraikan dulu orang kata situasi-situasi yang akan berlaku lah. Mungkin risiko yang situasi akan berlaku jika bekerja kumpulan. Mungkin kita kata banyak kata berlainan pendapat ataupun kata kerja akan tidak siap kan, sebabkan tidak sihat, persaingan tidak sihat tu. Okey, jadi situasi dia persaingan sihat dan persaingan tidak sihat.
dan cara secara berkumpulan cara kerja berkumpulan dan cara mengatasi dia. Okey, dan ini akan dianalisis oleh Alia dalam pengurusan risiko. Okey, jadi inilah mungkin situasi yang kebanyakannya berlaku lah dalam kita gerak kerja kumpulan dan sebagainya. Ini mungkin tajuk yang sangat menarik akan dibincangkan oleh Alia. Mungkin Alia boleh senaraikan dan kita akan tengok situasi yang berlaku, kita macam mana cara nak mencegah. Sebab kadang-kadang benda ni mungkinlah kebanyakan mereka yang kerja kumpulan mungkin akan berlaku. Tak kira lah berkumpulan ni sama ada di universiti ke, tak sebenarnya dalam bisnes sajalah. Kebanyakannya situasi memang agak sama. Okey, seterusnya untuk yang seterusnya adalah Nur Ain Akilah, yang berada di Negeri Sembilan. Untuk Nur Ain Akilah, anda punya tajuk kali ini adalah 5 kelebihan cara marketing, 5 kelebihan ataupun kelebihan dengan kita buat dengan cara marketing paid review. Paid review sama ada kita bayar kepada Instafamous ataupun kepada influencer ataupun kepada artis dan sebagainya lah. Maknanya 5 kelebihan jika kita bayar paid review kepada mereka yang bergolongan berpengaruh ni. Maknanya Nur Ain akan terangkan 5 kelebihan dia jika kita bayar paid review kepada Instafamous ataupun influencer dan sebagainya. Sebab kita tahulah kebanyakan daripada mereka mempunyai follower masing-masing. Jadi kita apa kelebihan jika kita bayar pada mereka? Mungkin Nur Ain Akilah boleh terangkan dululah apa maksud paid review. Dan seterusnya mungkin Nur Ain Akilah juga boleh bagi contoh beberapa orang influencer ataupun Instafamous di mana dia ambil dia punya servis ini. Dan boleh bagi contoh lah beberapa Instafamous yang mungkin boleh kita kongsikan dalam live kali ni. Dan 5 kelebihan jika kita bayar paid review. Mungkin boleh jimatkan kos dan sebagainya, ataupun mungkin kita boleh merancang dulu kos dan sebagainya. Sebab benda ini kena kaji dulu siapa orang kata sasaran customer. Jadi Nur Ain mungkin boleh terangkan lah pada sesi kali ini. Untuk makluman semua, kepada mereka sudah pun mendapat tajuk. InsyaAllah setiap apa yang anda presentkan ataupun livekan kali ini, saya harap anda boleh key in dalam e-book anda. Dalam e-book di mana akan di-collect oleh anda punya SU, setiap kumpulan. Dan sebolehnya setiap e-book itu anda kena tulis anda punya penulis anda punya perkongsian itu. Sebab dalam e-book tu kadang-kadang by page itu kita tak tahu tajuk ni siapa yang olah. Jadi benda itulah anda kena tulis nama anda sebagai yang olah. Jadi dari segi itu mereka akan tahu pada akan datang tajuk ini diolah oleh sahabat kita, contoh Nur Ain Akilah. Di mana live Instagram dia, dia boleh tengok ini adalah tajuk yang mana daripada e-book. Jadi benda inilah akan menjadi rujukan pada masa akan datang. Jadi penting untuk anda tulis apa tajuk ataupun siapa yang buat tajuk ini dan juga olah tajuk ini dalam e-book tersebut. Dan juga saya maklum kepada anda semua, sebolehnya anda kena hantar e-book ini tepat pada masa lah. Sebolehnya kita dah buat satu peraturan baru, iaitu 1 bulan sekali, iaitu 4 minggu anda akan ada satu cover e-book yang baru. Di mana kita akan buat by bulan. By bulan anda akan ada beberapa version ataupun jilid lah, insyaAllah. Saya harap ini dapat membantu anda semua, dan saya harap anda semua berjaya mendevelop confidence anda berdasarkan kos-kos apa yang anda belajar di universiti dulu, yang menyebabkan anda terus confident untuk live. Dan insyaAllah tajuk yang anda kongsikan dalam live IG ini juga akan memberi manfaat kepada orang lain di luar sana, dan juga kepada anda sendiri seperti mana anda olah tajuk ini, yang menyebabkan anda sendiri akan belajar dan membaca. Di situ anda sendiri akan mendapat ilmu daripada apa yang anda kongsikan. Jadi ini sangat penting supaya anda buat betul-betul, jangan buat main-main. Dan setiap tajuk ni saya akan beri setiap minggu, dan kita akan live setiap minggu bersama sahabat-sahabat kita yang lain lah, yang mana free mungkin boleh ajak sahabat yang lain untuk live bersama kita. Jadi saya rasa mungkin setakat tu sajalah perkongsian kali ini, dan saya harap anda semua mendapat manfaat daripada tugasan yang diberi. Dan jika anda tidak dapat tajuk, anda boleh maklum kepada saya secara personal lah.
ataupun anda ingin rasa tajuk lebih sesuai ataupun lebih kurang tajuk yang nak ubah, boleh PM saya juga. Okey, setakat saja. Okey, wallahu alam.